Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian, malam ini kita akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang satu perkara yang sangat penting agar kita contohi. Pengarang ini menulis tajuk dia kun alaman min alamil hidayah. Jadilah engkau satu panji daripada panji-panji hidayah. Dalam erti kata lain, pengarang ini akan membawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita hayati dalam kehidupan kita, agar kita ini dikasihi oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita hidup atas dunia ini menjadi satu panji, satu tanda, satu penunjuk yang membawa orang kepada hidayah Allah Ta'ala. Cara nak bawa manusia kepada hidayah Allah Ta'ala ni bukan sahaja mengajar, tetapi kadang-kadang menunjukkan contoh yang baik. Demikian juga kadang-kadang kita tak boleh nak mengajar, tapi kita bawa orang yang mengajar. Juga menjadi penunjuk jalan kepada hidayah Allah Ta'ala. An Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله ويشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام
فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رواه البخاري ومسلم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Khaybar, aku akan menyerahkan satu panji besok kepada seorang lelaki yang Allah Ta'ala akan bukakan dengan sebab tangannya orang ramai. Dia mengasihi Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya mengasihinya. Orang ramai pun tidurlah malam itu dalam keadaan mereka berfikir, siapakah yang akan dikurniakan panji itu. Maka tak kala tibanya waktu pagi subuh, orang ramai pun mulalah berpagi-pagi mengkerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mengharapkan agar panji itu diserahkan kepadanya masing-masing. Maka Nabi berkata, mana Ali bin Abi Talib? Dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, Sayyidina Ali dia sakit kedua matanya. Nabi pun bersabda, bawakan, utuskan orang supaya bawa dia kepada saya. Maka Sayyidina Ali pun dibawa menghadap Nabi SAW. Maka Nabi pun meledah pada kedua matanya, dan Nabi pun berdoa kepadanya, sehinggalah sembuh penyakit Nabi, penyakit Sayyidina Ali, sekira-kira seolah-olah dia tidak pernah ada sakit. Maka Allah Ta'ala, maka Nabi pun menyerahkan panji itu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun berkata, wahai Rasulullah, adakah aku akan menyerang dan membunuh orang-orang Yahudi ini sehingga mereka jadi macam kita, jadi orang Islam? Kalau dia tak mau ikut, bunuh mereka. Kata Nabi, umfuz ala rislik, laksanalah tanggungjawabmu dengan teliti, dengan sabar, jangan gopoh, sehingga engkau turun di perkampungan mereka. Kemudian engkau mengajak mereka kepada Islam. Engkau memberitahu kepada mereka apa yang wajib ke atas mereka daripada hak Allah yang mereka mesti tunaikan. Maka demi Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi hidayah. Maka benar-benarlah Allah Ta'ala akan memberi hidayah kepada seorang lelaki dengan sebabmu, lebih baik bagimu daripada nilaian seekor unta yang berwarna merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslimi dan muslimat sekalian, ini adalah satu pesanan yang sangat mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi semangat kepada kita bagi membawa Islam dan mengajak orang kepada Islam. Jangan rasa putus asa kita nak ajak orang kepada Islam. Jangan ada dalam kepala kita, susah nak ajak orang. Kampung kita lain ustaz, kampung orang. Nak lok kita sama ke? Ambil pengajaran daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia pengajaran dia? Biar kita salah seorang daripada panji yang membawa manusia dan mengajak manusia kepada Islam.
Dan nak ajar orang kepada Islam ni tak semestinya ngaji Mesir. Ada orang ngaji Mesir pun, ngaji Jordan sekalipun, ngaji Mekah sekalipun, dia je. Ada cara orang kampung ada. Pensyarah kadang-kadang pensyarah pergi ngajar universiti bagus dah. Tapi balik rumah, surat tapi rumah pun tak cara ada juga. Dalam erti kata lain, orang yang nak menjadikan dirinya penunjuk hidayah kepada orang tak semestinya ngaji tinggi, tetapi mesti menjadi orang yang memiliki cita-cita nak ajak orang kepada Islam. Kerana itulah saya kadang-kadang memuji orang tabligh. Walaupun ada orang komen dia, tapi kita kena puji juga satu usaha yang bagus. Tabligh. Orang tabligh pergi rumah ke rumah. Kadang-kadang orang ikut tabligh tu bukan orang ngaji tinggi belaka. Bahkan ada orang yang kita jumpa tu penuh ngesak dada, penuh kaki dok layang ke agama mayang, tapi bila hasil daripada dakwah rambut panjang dia ikut tabligh, ikut dakwah. Bila ikut dakwah orang ajak pula pergi ke rumah-rumah kempen. Kalau kita dok masuk saya, kalau orang tabligh nak pergi rumah orang sakit, rasa boring dah. Nak ajak kita bayar serai tu sejik itu, nak ajak kita sejik itu. Tapi itulah usaha yang paling bagus. Pergi ke rumah-rumah ajak orang, kerana mereka menjadi alam. Mereka menjadi panji-panji, pekerja-pekerja mengajak manusia kepada Islam. Dan inilah kerja yang besar yang Nabi nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Bila Nabi SAW tahu orang-orang Yahudi mula khianat pada Nabi SAW, Nabi pun mengumpulkan tenteranya untuk mengepung dan menyerang orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Bila Nabi kumpul tentera ni, mesti ada orang yang jadi nak pemimpin. Pemimpin ni biasanya pegang bendera lah, duduk depan. Orang nampak sekali, ni orang takut tau. Hak pegang duduk depan, pegang bendera ni, kerana inilah yang menjadi tumpu orang yang paling ditumpu untuk dibunuh. Tapi Nabi kata orang hak yang jadi pemimpin pegang panji ni, kata Nabi, la u'tiyanna rarayata radan, aku akan serah bendera ni besok kepada seorang lelaki yang Allah Ta'ala akan bukakan kota Khaybar atas tangan dia, sebab pemimpin dia. Lelaki ni sayang pada Allah dan Rasul. Orang yang buat kerja Islam ni, dia mesti dalam hati perut dia sanggup mati, sanggup buat segala-galanya kerana sayang pada Allah dan Rasul. Memang tak? Buat kerja Islam ni bukan senang. Nak ajak orang kepada Islam ni bukan senang. Susah. Bukan sahaja nak ajak diri kita tu payah dah, nak ajak keluarga kita lagi payah. Kita sendiri nak mari surat Allah. Lepas tu nak ajak anak-anak kita pula mari surat Allah, payah. Nak eret orang puang kita suruh mari surat, payah. Nak ajak jiran-jiran kita mari surat, payah. Tu nak ajak mari surat, bukan nak ajak pergi jual perang tau. Payah. Di atas kepayahan itulah orang yang nak buat kerja ajak manusia kepada petunjuk agama Allah ni, mesti dalam hati perut dia ada satu benda, iaitu sayang kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Nak buat kerja Islam ni kadang-kadang orang cerca, orang tengok. Saya sering juga tengok orang tunjuk saya mana-mana, ustaz yang bagus mengajar, dia pergi mengajar di mana-mana surau.
Tapi ustaz-ustaz hok mari tu bila ngajar lah. Ada jemaah 2 3 4 orang. Tapi istiqamah dia mari. Setiap minggu dia mari. Ustaz minggu. Allah kata bagusnya ustaz ni. Bagus. Kalau saya berasa, pengajar ada orang malah. Pagi sejak lahir pula. Tapi kalau mengajar setiap minggu mengajar. Kalau ustaz iya tu. Allah. Kata bagus tak iya kata. Dia nak kata orang ni mengajar dia mari. Orang ada ke orang tak ada ke dia mengajar. Kerana apa? Kerana kemungkinan dalam hati dia ada satu benda. Dia sayang pada Allah Rasul. Dia nak buat kerja agama. Betul tak? Dia nak buat kerja agama. Orang nak dengar, orang tak mau dengar. Orang nak mari, orang tak mau mari. Itu bukan kerja dia. Kerja Allah Ta'ala dan orang sendiri. Tapi kerja dia nyapa. Kerana dalam hati dia ada satu benda, iaitu sayang pada Allah dan Rasul. Mengutamakan Allah dan Rasul. Demikian juga ada orang ngajar tu kadang-kadang slow je. Hak tu kan dengar pandai dia kata mengajar slow. Orang cakap rasa tak faham ni. Hak bahagia komen. Ada. Tapi yang ngajar kok bagus Allah. Kenapa ngajar? Sayang pada Allah dan Rasul. Bahagia komen tak apa. Sedap sama. Ni baru ngajar. Ni baru nak ajak orang kepada agama. Lebih-lebih besar lagi sebagaimana zaman Nabi ni nak serah bendera, nak bawa tentera, nak pergi serang musuh Allah Ta'ala. Sanggup tak? Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat dia sanggup. Bila kita sayang pada Allah dan Rasul dan kita sanggup buat segala-galanya kerana sayang pada Allah dan Rasul, result dia, jawapan dia, natijah dia apa? Wa yuhibbuhullahu wa rasulullah. Allah Ta'ala dan Rasul sayang orang tu. Maknanya kita nak. Kita nak, kita sayang pada Allah dan Rasul, dan Rasul, Allah dan Rasul sayang ke kita. Bukan orang, kadang-kadang orang sayang kita benda tertentu je. Ya. Sebanyak-banyak kebaikan yang kita buat, dia sayang. Tapi kita buat salah sekali. Hak baik, hak kita buat tu, dia dah ingat belaka dah. Sejahat tu. Manusia lah. Tapi Allah dan Rasul sayang. Kita nak Allah Ta'ala dan Rasul sayang. Bila Nabi buat satu tawaran yang besar begini, sahabat-sahabat Nabi malam tu tidur dengan letak satu azam dan mikir, siapa hak Nabi beri bendera tu? Kalau boleh kita lah. Sebab bila Nabi beri bendera tu, confirm kita ni kasih oleh Allah dan Rasul. Nak sangat para sahabat berlomba. Bila Nabi para sahabat berlomba tidur malam tu pakat mikir belakang, esok nak juga ambil serahan panji daripada Rasulullah, biar Allah dan Rasul sayang dalam perjuangan. Falamma asbahan nas, tak kala tiba waktu subuh pagi esok, ghadaw ala pakat mari subuh belaka. Subuh bayu kalau mari ni, kalau orang kata mari subuh esok ada KSP. Si orang lah KSP orang ada KSP esok hari. Ataupun ada yang nak bagi duit esang. Kena pas sebelum subuh pergi pakai hari tu. Beza. Para sahabat ni kenapa? Rasulullah kata, orang aku nak pergi bagi esok bendera ni. Orang yang pegang bendera ni Allah Ta'ala dan Rasul sayang. Para sahabat mari subuh diarah oleh Rasulullah, fa'arsilu ilaihi, atau orang ambil dia, kata orang turut dia supaya mari dalam majlis ni pagi ni. Fa'utiya bihi, dibawa sinali menghakik waktu belweh. Kita dah akan kata bayar nak anggur subuh. Nak anggur subuh mari bang subuh sini. Bagus orang peleh mata, hakik mata. Orang hakik mata tahu dah. Nak mayar sujud macam nak cabut mata. Mari Rasulullah tengok, Allah sakit mata. Rasulullah ludah, baba saqara. Rasulullah ludah.
Muhayyu lah kalau doa ijaz bismillah doa. Nabi doa dia sembuh. Tak ada kesal sikit lah. Ada kekok, tak ada tahi, tak ada kenapa lah. Boleh comel. Rasulullah pun dia. Terbuktilah Sayyidina Ali ini memang seorang insan, seorang sahabat yang dikasihi oleh Allah Rasul. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini anak pak dara Nabi, sepupu Nabi. Sayyidina Ali ni sepupu Nabi. Lepas tu nikah dengan anak Nabi. Nikah dengan anak Nabi. Anak Nabi nama dia Fatimah. Dan Sayyidina Ali ni menjadi contoh pada orang muda. Contoh pada orang muda. Juangan. Bila Nabi nak berhijrah, Nabi suruh tidur atas katil dia selimut dengan selimut Nabi. Global. Orang kafir ni ngah kepung rumah Nabi. Nak bunuh Nabi. Nabi kata Sayyidina Ali mau tidur atas katil malam ni global. Sanggup lah. Orang duduk luar tu nak masuk dalam rumah tu. Tengok atas katil Nabi, tikam mati lah kita. Sayyidina Ali sanggup korban diri duduk atas. Ni orang muda ni. Tidur atas katil Nabi, selimut. Nabi keluar, orang kafir tak sedar. Orang kafir masuk dalam rumah. Tengok ada di dalam selimut. Nak tikam, tak jadi. Buka kailbor tu. Tengok kailbor orang lain, Sayyidina Ali. Sip air kau dah tikam dah. Kalau tikam dah tu, mati lah Sayyidina Ali. Korban Sayyidina Ali, sabah dia jadi orang yang hebat. Disayang oleh Allah dan Rasul. Dia sanggup korban diri dia. Bahkan dia salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Harun bin Musa. Sayyidina Ali kedudukan dia macam ke Nabi Harun dengan Nabi Musa. Kapak. Nabi Harun Nabi Musa kapak. Mengaku kapak gini kau. Illa annahu la nabiyya ba'di. Tapi tak ada Nabi dah selepas aku. Mukawan sahabat rapat dengan aku macam ke Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa Nabi, Nabi Harun Nabi. Tapi Nabi Muhammad Nabi, mu bukan Nabi sendiri. Mu bukan Nabi. Tak ada Nabi selepas aku. Uriduka illa munafiq. Tak ada orang yang benci padamu wahai Sayyidina Ali, melainkan orang munafik. Orang mukmin dia sayang Sayyidina Ali. Kalau orang tu dia benci ke Sayyidina Ali, orang tu munafik. Maksudnya kedudukan kelebihan Sayyidina Ali. Orang muda-muda zaman ni, kita juga mesti ambil pengajaran, nak jadi contoh. Macam mana nak ambil contoh macam Sayyidina Ali. Apa dia contoh yang besar? Meletakkan keutamaan dalam hidup kita Islam. Kelebihan dan keutamaan dalam kehidupan kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak patuh, nak taat pada Allah. Terutamanya dalam suasana akhir zaman. Allahu Akbar. Suasana akhir zaman ni dengan fitnah yang berbagai-bagai. Ya. Fitnah suasana dunia, fitnah telefon pula. Ya. Garik ada sibuk main game. Dek kedai fitnah juga. Malang lambat tidur main game. Wah. Fitnah juga. Tu barang fitnah telefon. Covid pula fitnah juga. Fitnah membuatkan kita rasa malah. Covid ni. Disejik surai bahaya kot Covid ni. Bahaya Covid ni. Juga menjadi ujian kepada kita. Macam mana kita nak hidup? Nak letak keutamaan dalam agama. Manusia dia nak tengok bagaimana kita nak memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Pakat tengoklah ramai-ramai. Nabi Atta tertera dia yang dipimpin oleh Sayyidina Ali ke Khaybar. Khaybar ni mana? Khaybar ni satu perkampungan yang penuh dengan ladang-ladang, kebun-kebun, kurma
yang besar yang dikelilingi oleh tembok yang dibina oleh orang Yahudi. Tepat maju, tepat subuh, lebih kurang daripada Madinah sekitar 100 batu. 100 batu daripada Madinah, kota Khaybar. Tanah yang subuh, penduduk dia orang Yahudi. Yahudi yang pernah faham, yang pernah tahu, yang pernah baca kitab Taurat, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ni maknanya dia mengaji kitab, baca kitab. Dia tahu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi sampai ke Madinah tu dia tahu dah akan lahir seorang Nabi daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Sebab tu dia tunggu di Madinah tu. Orang Yahudi ini menjadi contoh. Contoh apa dia? Contoh manusia yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Dalam Al-Quranul Karim kita baca setiap kali sembahyang, ghairil maghdubi alaihim. Hei Tuhan, tunjuk kami jalan yang lurus, jangan jalan orang yang dimurkai ke atas dia. Siapa Tuhan murka? Siapa dia golongan orang yang Tuhan murka? Kata ulama tafsir, orang Yahudi. Kerana orang Yahudi ni dia ada ilmu tapi dia tak beramal dengan ilmunya dan tak percaya ke ilmunya. Bila mari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dah ikut Nabi Muhammad. Bahkan dalam hati guru dia ada nyak. Ya betul. Kadang-kadang ada orang alim sama orang alim ni deki sama orang lain tau. Dia kira tau. Orang deki. Orang ni suhu, orang ni tak suhu. Orang ni glamour, orang ni tak glamour. Nyakit. Orang Yahudi deki kerana tidak lahir Nabi di kalangan orang Yahudi. Nabi ni lahir di kalangan bangsa Arab. Dia dah puas hati membuatkan dia lawan Nabi kita Muhammad. Sayyidina Ali ni tanya Nabi, bila sampai kat gini nak serang lalu, nak perang lalu, kalau kita kau tembok lalu, kata Nabi, unfuz ala rislik, mu kena laksanakan di atas rasa cermat yang ada pada diri. Jangan gopoh, teliti buat kerja. Jangan cepat hidup atas dunia ni gopoh, acul pun belakang. Naik kereta gopoh bahaya. Naik ibu raya comel macam mana pun gaduh doa, kejar doa, lagi-lagi hujan pulak degung. Turun tangga kalau gopoh bahaya. Hidup atas dunia ni gopoh kata juga. Dengar berita dengan orang kata percaya lalu gopoh bahaya. Bahaya bukan dunia je, bahaya sampai akhirat. Maka kata Nabi, sabar sehingga kamu sampai di perkampungan mereka. Bila mu kapal di kampungan mereka, mu ajak dia ke Islam dulu. Jangan serang, jangan kira nak tembak orang pun. Kira nak cari balah. La ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka kepada Islam. Perkenalkan mereka kepada Islam. Tapi ada orang dia takut nak beritahu tentang Islam. Benda molek ni dia takut. Dia takut orang nak merenung kan. Apa kamu buat Islam, buat kebaikan, buat perjuangan, kamu kena maklum kepada orang. Ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka kepada Islam. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Kena khabar pada mereka perkara-perkara yang menjadi kewajipan mereka yang berkaitan dengan hak Allah. Khabar bab sembahyang, khabar bab puasa, khabar bab belajar Quran, khabar kena ambil benda yang benar, jangan ambil benda yang salah, kena beritahu benda yang betul. Dengar benda yang molek, apa-apa sahaja beritahu benda yang molek. Ni beritahu yang wajib. Tahu. Sehingga Nabi SAW beri satu khabar gembira kepada Sayyidina Ali dan kepada semua orang yang mencontohi Sayyidina Ali. Fawallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika, bahawa benar-benar Allah Ta'ala memberi hidayah dengan sebabmu seorang lelaki. Ada seorang tu dapat hidayah dengan sebab kita. Sebab kita. Apa dia sebab kita? Contoh,
Ada orang nak mengajar malam esok, kita pun lalu kat depan jiran tu, kita pun kabur dia. Esok ada ustaz nak mari mengajar, marilah seorang. Kita kabur gitu je. Ustaz mana kata? Adalah ustaz-ustaz biasa dah mari, tapi kita marilah jenguk-jenguk sekali, adalah tahu. Tahu? Kita dah tahu mati. COVID-19 ni kau lama kebanyuk ni. Adik saya musyawarah juga, adik fikir bincang sama Allah, kata kau menikah. Negeri kita ni, kita mungkin dah rasa dah banyak anak ni, tapi menikah semua. Menikah. Dan ada yang mati kerana COVID. Wa'iyyazubillah, kita minta lindung daripada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala jauhkan kita, keluarga kita, orang kampung kita, semua orang ni. Malam ni orang dengar semua doa supaya Allah Ta'ala angkat ujian ni, dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit ni. Seorang Syekh Ali Jabir yang lahir di Madinah, belajar di Madinah, pergi berdakwah di Indonesia, mati di Indonesia, umur 44 tahun. Seorang ulama yang hebat, hafal Quran umur 10 tahun. Umur berapa? 14. Dia hafal Quran 30 juzuk 10 tahun. Orang agak tahu hafal Quran. Punca dia mula-mula mari COVID. COVID. Kena COVID. Walaupun selepas tu bila buat kajian siasat, bila buat rawatan, dia negatif dah. Tapi mari punca dia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Dia mati. Orang rakyat sambut, orang Indonesia sambut kerana berlang dengan agama. Faham bab agama. Jangan anak kita, anak orang lain kita masuk juga. Kita nak pukul dia macam mana. Ni keperanan seorang anak muda yang mendapat hidayat daripada Allah. Warna merah. Zaman sahabat Nabi dulu tu warna merah harga mahal. Zaman kita ni berapa mahal? Pak tebang. Nak beritahunya lebih baik daripada perkara yang paling mahal atas dunia ni. Kenapa hak mahal atas dunia? Dengan sebab kita bekerja untuk mengajak manusia kepada Islam. Dan mengajak manusia. Panji tu akak dera la ilaha illallah, orang nampak dah daripada jauh. Dia bawa panji la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bawa panji perjuangan Islam. Lomba para sahabat Nabi nak dera tu. Dengan sebab dera tu memimpin manusia kepada Islam. Dengan sebab dera tu mengajak manusia kepada agama Allah. Dengan sebab dera tu tanam dalam jiwa sayang pada Allah dan Rasul, membuatkan Allah dan Rasulnya sayang kepada dia. Ini dia. Dan inilah yang Nabi didik pada anak-anak dia, termasuk menantu dia. Sayyidina Ali ni menantu Nabi. Dia beri dera lebih dulu daripada orang lain. Dari Sayyidina Ali, mugang, menantu aku, kalau mati mu dulu mulai daripada orang lain. Kita suruh orang lain mati tau. Anak-anak kita diam. Kalau kata dah anak demo mana, ajak-ajak asal dera buat kerja, anak-anak kita kerja lain. Dah. Anak mulu. Natu mulu. Ajak. Ni Nabi SAW meletakkan keutamaan keluarganya, mendidik anak-anaknya untuk buat kerja Islam. Dan bila nak ajak kerja Islam ni, dia mesti buat kerja Islam sungguh-sungguh. Semua orang boleh cakap dia pandang lah apa, jangan slow-slow, tak boleh laju-laju. Betul, slow-slow bagus. Basyiru wala tunaffiru. Ajak manusia dengan penuh kegembiraan, jangan melarikan orang daripada Islam. Tapi kena buat kerja Islam. Yassiru wala tu'assiru. Pemudah, jangan menyusah. Buat benda mudah, jangan menyusah orang untuk mendekatkan manusia kepada Islam. Bukan Islam ni aja nak perang aja, nak acung orang aja, nak khatkok aja. Kira nak menjaya atas belakang orang. Tak. Islam nak ajar gitu. Islam ajar. Bagaimana Nabi ajar Sayyidina Ali, ajar mereka pada Islam, beritahu mereka pada Islam.
mendekatkan mereka pada Islam. Yang kedua, beritahu benda hak yang wajib kenapa dulu. Hak wajib sembahyang, hak wajib puasa, hak wajib juga ajak manusia kebaikan, mencegah daripada benda yang munkar, jauhkan daripada dosa-dosa besar. Apa dia dosa besar? Beritahu ni dia. Ajak pada perkara yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah manusia didekat kepada agama. Nabi ajak unfuz ala rislik. Mu jalan jangan gopoh. La tamshi, mu jangan jalan ajalan gopoh, kata Rasulullah. Jangan gopoh, buat kerja sungguh teliti, molek, susun dengan sebaik-baiknya, agar membuatkan tentera-tentera yang mengikutimu menjadi letih, menjadi penat. Takak nak ikut, nak buat kerja ni. Ajak mereka kepada agama, ajak mereka kenal agama, ajak mereka kepada Islam. Inilah dia sikap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita contohi. Kita nak contoh cerita ni. Kita nak contoh cerita Nabi, dan Nabi beri galakan untuk manusia buat kerja Islam, agar kita menjadi umat yang paling baik. Untuk khaira ummah, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nak jadi umat yang paling baik ni bukan sembahyang tu. Ada orang dia mari sembahyang, dia balik sembahyang, dia mari sembahyang, dia balik sembahyang, balik rumah dia nak cara dah ke masyarakat. Dia dah apa sahaja yang ada pada masyarakat, dia nak cara. Benda baik yang ada dalam masyarakat, dia nak galakkan. Benda muka yang berlaku dalam masyarakat, dia nak cegah. Dia penting diri dia saja. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah benda munkar. Benda-benda hak dak molek yang berlaku dalam kampung kena cegah. Jangan arah orang aja. Penguatkuasa ada dah. Sepuakuannya kita kabur ke polis. Ni ada orang jual isak dadah ni. Tolong mari tengok. Itu. Wa tu'minuna billah, bagaimana nak memperkukuhkan keimanan kepada Allah. Kukuhkan masyarakat kita supaya beriman pada Allah, yakin pada Allah. Kita semua ni akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni akan mati menghadap Allah Taala macam mana? Tambah orang soal Allah, Allahu akbar. Dah macam mana anak-anak muda hari ni? Ni kecil-kecil ni. Kita dah tahu hidup zaman muda kita. Kita hidup zaman ni. Masa kecil dulu kita hidup zaman kan ni. Tahu? Kita tengok zaman kita dulu, orang kita kecil dulu jalan raya dah molek, gengai muda. Mungkin dah zaman kita susah kita tengok. Zaman kita duduk tua ni, ni zaman telefon. Tidak sangka pun. Siapa sangka masa kita kecil dulu, ada telefon hak jadi kecil ke ni. Main game dengan telefon. Tengok TV dah ayah wayar dah. Dia dah duduk atas katil boleh tengok filem dah apa-apa. Kalau zaman dulu orang tahu, sekampung tu kalau ada orang tu TV ke, orang tu kaya kali. Pakat berebut nak pergi tengok TV moya. Bayar dah. Dah, sesang 2 sen tengok TV. Ada filem tu gambar bayar gambar tak tek itu dah. Bayar gambar sekolah, Allah, 2 malam kita pergi beli. Dah hemat kita pergi beli. Sanggup pergi, Allah. Tu zaman dulu, zaman ni dah. Tapi anak kita ni zaman akan datang zaman kan. Tidak. Tapi Nabi pernah cerita, zaman akan berlaku fitnah yang berterusan. Akan bertambah berterusan. Dan kita bimbang dengan suasana ni lah. Nak pergi kolah tak apa boleh PKP ni. Main kolah dalam rumah. Kolah dalam rumah kan dia. Ya kolah di sekolah pun balik nombor 39. Wah, bawa apa bang? Ada ayah. Apa? Keula. Allah. Anda murid dah kolah dah kelas mu apa? 31. Nombor 30. Banyak nombor 30. 30 hanyok bagus, sedap boleh hanyok. Tu pergi sekolah mu. Pagi kalau tak balik, pergi kalau tak kono balik.
Ada pergi kalah lah main kalah rumah. Kalah rumah. Jadi nak kalah rumah. Tengok dah TV. Cikgu dak cara. Mak nak layan dak ada. Tak erti kau. Ada mak nak telefon tanya anak lah. Ni ayah cikgu mau suruh buka ngaji matematik. Kan ada tu anak dia buka. Ada tak? Buka betul matematik. Nak jawab kan dia lah. Jawab tulis. Okay je. Payah ayah tak cara tidur. Allah ni ujian apa? Ujian yang membimbangkan. Maka tidak ada lain jalannya bila kita semua perlu mengajak manusia kepada agama Allah. Ajak manusia kepada agama Allah. Mengajak manusia memakmurkan rumah Allah. Mengajakkan manusia dekat dengan agama. Tolonglah kita panjang anak-anak kita khususnya, isteri kita zaman ni Allah dengan berbagai-bagai ujian. Yang pertama ajak manusia kepada Islam. Kemudian terang benda yang wajib, benda yang bagus tentang Islam. Sehinggalah mereka memahami Islam benar-benar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bina sebuah masyarakat yang sayang Allah dan Rasul. Macam mana nak bina sebuah masyarakat sayang pada Allah dan Rasul? Nak bina kan? Kita pakat mikir duduk. Nak sayang, nak letak dalam diri kita ni sayang pada Allah dan Rasul. Nak letak anak-anak kita sayang pada Allah dan Rasul paling utama. Nak letakkan. Hidup ni sayang pada Allah. Bagaimana nak letak sayang pada Allah dan Rasul kalau orang azan panggil hayya 'alas solah, duk pada bola ada gerak ni. Gerak lepas bola lah. Tu orang muda. Kalau orang tua pun hak boleh gerak, boleh pergi masjid, hayya 'alas solah. Hak main lembu lah. Hak duk kebun lah. Hak duk kedai lah. Duk gerak ni. Ini merupakan satu cabaran yang besar dalam kehidupan kita masuk diri saya. Saya bercakap ni bukan kerana orang, tapi nak ajak manusia, masyarakat, supaya kita pakat mikir macam mana nak ajak manusia ni. Di samping bila kita ajak manusia ni, diri kita akan sedar, diri kita akan insaf. Tidak ada dalam istilah Islam ni jangan cara pergi kaya orang. Orang tua zaman dulu jangan cara pergi kaya orang. Tak, Islam tak ajar. Islam kata kena cara buat pergi kaya orang. Sebab takut cari. Tok Imam sejik surat, kok dia cari. Kalau kita nak cari pergi kaya, kerja Tok Imam rokok boleh ada. Cari pula belakang. Tebing putih batu. Alu kau orang. Kita kena cover Tok Imam. Nampak dok tu kain cari Tok Imam. Tak apa boleh ada akal ni. Cari Tok Imam. Tukar. Selamat dia, tutup air dia. Bukan ke saung orang mah. Imam, kain cari dah. Kan ni cover dia. Demikian juga. Sesiapa yang di kalangan anak-beranak kita tak kenal macam agama, tak pernah belajar ngaji Quran, Allah Akbar Quran pun tak pernah. Mari ya Allah Tuhan cuba kita bayangkan. Kita boleh baca surat khabar, tapi ada ramai orang yang tak boleh baca Quran. Macam mana? Surat khabar boleh baca. Baca kadang-kadang surat khabar orang putih loh, hebat. Dok kebar The Sun baca. The Star baca. Newsread Time baca. Quran dah baca. Tak boleh nak baca. Sallallahu alaihi wasallam agar Allah Ta'ala pelihara kita dan Allah Ta'ala jadikan kita masyarakat yang benar-benar menjadi masyarakat yang suka tunjuk benda baik. Kun alaman min a'lamil hidayah, kata pengarang. Jadilah kamu satu panji daripada panji-panji hidayah. Panji manusia mengajak kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada? Tak tanya boleh? Ada? Kita bawa hadiah sikit, pakat bawa balik.